Dia lengang Kuala Lumpur Saya pun datang tadi senang dia datang Selalu jam dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita lihat dari segi konsep ataupun kita kata falsafah lah di sebalik maaf zahir dan batin tu. Jadi maaf zahir dan batin. Betul kalau kita salam dan sebagainya itu kita maaf zahir batin dan sebagainya. Dan mungkin kita tak menerangkan apa sebenarnya kemaafan kita, mengapa kita minta maaf, betul tak Mungkin dulu kita pernah mengumpat kawan kita ke, mengata belakang ke, ataupun kalau suami isteri misalnya kita ada tersilap dan salah. Jadi itu sebenarnya yang mungkin kata dalam kad dan sebagainya itu memang ada tertulis perkara tu Dan biasanya sekarang ni banyak orang SMS lah. Jadi sebenarnya dalam segi falsafah dan konsep dia, kalau kita lihat sini maaf zahir dan batin tu maknanya ialah yang zahir tu kemungkinan kita tersilap dari segi kata-kata kita, mungkin dari segi misalnya perbuatan kita, tingkah laku kita yang mungkin menyinggung perasaan misalnya kalau suami isteri ataupun misalnya anak dengan ibu bapa, atau misalnya adik-beradik ataupun misalnya sahabat andai, rakan sekerja terlepas kata gurau senda dan sebagainya. Jadi jiran-jiran tetangga dan siapa-siapa sajalah, makna itu kita luahkan kita kata-kata dengan kata-kata. Dan yang batin maksudnya di sini ialah ni lebih mendalam lagi lah dari segi maknanya kita punya rasa sentuhan, atau orang kata sekarang ni aura tu maknanya kita sentuh, maknanya tu yang bersalam-salam tu kan itu batin tu salam tapi kalau misalnya dengan dari segi zahir ni mana kita kata-kata je macam tu. Jadi ini sebenarnya ada dua lah pendekatan sebab sebenarnya kita digalakkan supaya bermaaf-maafan ni bukan saja pada Hari Raya Aidilfitri. Dia kalau boleh hari-hari macam tu tetapi ini katakan hari yang paling mulia sekali lah dalam kita maknanya sebagai seorang Islam dan juga kita mana menzahirkan kata-kata kita dengan penuh kata orang tu keinsafan, dengan penuh kata orang rasa sayang, rasa cinta kepada bukan saja suami isteri, anak dengan ibu bapa, ataupun dengan misalnya sahabat andai, jiran tangga dan sebagainya. Itu maksud dari segi zahir dan batin. Mana kata orang lepas ni kosong-kosong lah, kosong-kosong, clear, tak ada apa lagi dah, nak buka hari baru pula dan sebagainya. Dan dia juga memberi kita satu kesedaran dan juga keinsafan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab mungkin dalam masa setahun banyak dosa-dosa kita dengan kata orang tu, dengan ibu bapa kita, dengan orang-orang yang hampir dengan kita, dengan sahabat andai kita, suami isteri dan sebagainya. Bagaimana yang dikatakan kosong-kosong tu, macam katalah Fitri ni ada macam terluka ke hati saya ke, tapi saya tak tahu apa sebenarnya dia buat belakang saya ni. Dia cakap minta maaf zahir batin je. Macam mana saya nak maafkan dia, tapi saya maafkan dia, tapi saya tak tahu apa sebenarnya yang dia buat pada saya. Adakah semudah itu untuk kita kata minta maaf zahir batin dan terusnya kosong-kosong? Sebenarnya kita kata orang tu bila kita bermaafan tu, sebenarnya yang penting ialah keikhlasan hati kita dan mata kita. Memang ada orang kata kadang-kadang nak tanya, Fitri, kau minta maaf dengan aku nak kosong-kosong ni, apa benda kau dah kata aku? Nampak Itu sebenarnya saya rasa dah sampai satu tahap yang begitu bermasalah bagi setiap orang untuk cerita. Minta maaf lah ni, Mizi, saya dulu ada mengata awak, ingat dekat sini ada dekat 50 kali tu. Biar teruk. Takkan kita nak cakap macam tu. Kemungkinan orang yang mendengar tu, kau banyak ni, aku tak nak maaf lagi hari ni. Dan sebagainya. Jadi dengan kata-kata tu dah cukup. Dan kita maknanya sebagai orang yang minta maaf tu, kita hendaklah dengan hati lapang, terbuka, memaafkan. Itu yang semulia-mulia manusia lah. Sebab Allah suka kepada orang yang memaafkan ni. Memang kadang-kadang kita ego. Saya percaya ni ramai yang mana ni hari raya ni tak balik kampung, anak tak mau balik, isteri misalnya merajuk, suami merajuk dan sebagainya. Ramai ni. Ramai. Saya kaunselor banyak kes tu. 2-3 hari lepas ni banyak betul. Kes tu yang paling banyak lah. Kalau orang nak raya, orang buat ketupat apa kan. Tapi saya banyak kes datang, macam mana tu Haji, saya berdua nak balik kampung siapa ni? Kan dia nak balik kampung dia. Saya tahun lepas dah janji kampung dia. Ni tahun kampung saya, tapi dia mungkin janji. Kan? Jadi kalau selagi kita ada ego kita, saya nampaklah kebanyakan orang yang tak memaafkan orang ni, kemungkinan yang pertama tu dari segi kata orang tu tahap keimanan tu dan juga ganjaran yang dijanjikan oleh Allah tu dia tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seolah-olah ego kita, kesombongan kita. Ni aku minta maaf kau ni Kang, tahun depan buat lagi. Contoh kan. Besok buat lagi. Ni kalau abang maafkan kau ni, besok kau buat lagi. Kan? Tak payahlah tu. Biasa. Dah tiap tahun kau minta maaf ni. Dah perkara biasa. Jadi seolah-olah macam kita dah
tak ada lagi kata orang roh lah, maaf tu dah tak ada kan Jadi kalau boleh, kalau orang datang dengan kita, walaupun dia tak menyatakan apa sebenarnya yang dia dah telah lakukan, kita hendaklah menerima dengan hati terbuka. Dah, abang kalau suami misalnya, abang dah maafkan awak. Dan masa tu kita sentuhlah kepala isteri kita. Anak-anak pun juga. Dah, memanglah anak kan banyak buat silap dengan mak bapak ni dengan kata-kata mengecilkan hati dengan berbagai-bagai lagi lah. Ni nak balik kampung ni ada mak bapak yang kecil hati. Betul, ramai yang kecil hati tu kan. Jadi kita minta maaf berulang-ulang kali. Mak, minta maaf mak kan tak ada, hanya tak payah dibayar dengan air liu je. Betul kan tak perlu duit banyak. Jadi pada saya, orang yang memohon maaf hendaklah ikhlas, dan orang yang memaafkan pun mesti seikhlas-ikhlasnya. Itulah dia. Itu yang dikatakan kosong-kosong tu. Kunci kepada kemaafan tersebut. Okey, lepas ni kita nak bincangkan tentang mengapa sukar melafazkan maaf. Ketika nanti di Motif Pagi Indonesia kita lihat sedikit. Sukar nak maafkan. Tanya dengan Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Puasa dan insya-Allah itu kita raya. Insya-Allah. Jadi soalan saya ialah bagaimana kalau kita mempunyai musuh contohnya, rakan-rakan tu kita yang berdendam dengan kita. Jadi macam mana kita nak memaafkan dia sedangkan dia sentiasa buat perkara yang terus-menerus menyakitkan hati kita. Itu pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan apakah fadilat-fadilatnya. Kita ni memaafkan orang sebenar hari raya ni. Itu dua soalan untuk Tuan Haji. Terima kasih, selamat raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul Memang kita kalau biasanya orang dah buat kita macam-macam dan sebagainya kan Jadi biasanya kita akan cakap aku tak akan maafkan kau lah dan sebagainya jadi ini kalau kita tengok balik bahawa Allah sendiri pun memaafkan manusia Nabi pun misalnya banyak kita tengok kisah-kisah Rasulullah SAW bagaimana orang yang mengkhianati dia dan sebagainya, dan akhirnya dengan cara Nabi, maknanya ini yang dikatakan dengan cara yang berhemah ni, yang berhemah. Memang susah nak pergi kepada tahap turun memaafkan orang ni, susah. Nak ada tawaduk ni tu. Mana nak merendah diri. Kalau tahap merendah diri tu, kalau kita tengok skala lah, kita kata 100 kemungkinan orang yang tawaduk ni dia ada 5 macam tu je dia punya ego dia tu. Jadi yang Cik Zulkifli cakap tadi memang betul lah. Kita kalau ada musuh dan sebagainya, memang kadang-kadang benda tu dia buat kita macam-macam. Kat pejabat ke, jiran kita ke dan sebagainya Dan sebenarnya kalau Cik Zulkifli kata dia afu fadilat dia, apa dia punya kebaikan dia kalau kita memaafkan orang macam ni kan. Maknanya yang pertama sekali Allah akan beri kepada kita, yang pertama ialah pahala tu satulah. Yang kedua, keberkatan hidup di dunia lagi. Di dunia lagi. Kalau kita bermusuh dengan orang, benci dengan orang dan sebagainya, yang pertama perasaan kita sentiasa tak tenteram. Kita kalau kita berjiran ni tengok sebelah, buka pintu je tengok, Allah, hidup lagi dia ni. Dunia rasa sempit. Dunia rasa sempit tau. Dunia nak keluar pintu je. Tapi kalau kita misalnya dah memaafkan orang sebelah, walaupun dia misalnya masih lagi tak maafkan kita, tapi kita dah maafkan dia. Dan banyak ulama-ulama menyatakan bahawa kalau kita misalnya dah 3 kali, macam saya misalnya dah pergi jumpa Tani Mizi 3 kali dah minta maaf. You tak mau terima juga. Musuh kita tak mau terima juga. Mana kita dengan Allah dah lepas dah. Dengan dia dah lepas. Itu dia yang menanggung. Ada orang sampai mati pun dia tak mau maafkan orang. Kan tapi itu maknanya dia. Dan kita tengok orang seperti ini biasanya kebakatan hidup di dunia pun dah tak ada. Di akhirat jauh sekali lah. Sebab memutuskan hubungan silaturahim ni paling dibenci oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya di Aidilfitri ini sebenarnya kerana kita telah pun melalui satu proses kita kata, iaitu bulan Ramadan. Puasa ni sebenarnya melatih kita. Melatih kita jadi seorang yang sabar, seorang yang misalnya bertimbang rasa, boleh menerima, memberi dan sebagainya. Jadi itu diadakan pada hari Aidilfitri ni. Jadi kita supaya hati kita tu dah lembut, nak memaafkan orang ni, Fitri dan ni Nozi, kita hati kita mesti lembut, betul tak? Kalau hati keras lagi tak boleh. You ada ego tinggi lagi. Seorang pendendam ke? Pendendam ke? Tak boleh. Jadi dendam, kemudian mengungkit-ungkit kisah-kisah lama. Ini naklah dibuang semua tu. Jadi memang kita akan berada, kalau kata tadi apa fadilat dia, kita akan berada. Yang pertama sekali, kalau bukan saya dari segi agama, kita kata, mana dapat pahala sampai, tapi dari segi psikologi sendiri. Orang macam ni, dia susah dapat darah tinggi, susah dapat penyakit. Nampak tu? Sebab dia selalu baik sangka. Hidup ni kalau you baik sangka,
kita punya jiwa, kita punya perasaan, emosi, semua tenang je. InsyaAllah. Sebabnya sesuai Ramadan dikatakan bulan keampunan. Bulan keampunan tu. Dan hari raya ni maknanya kita bermaaf-maafan. Nampak tu? Ya. Ada pemanggil lagi? Ya, kita ada Qadariah Daud dari Segamat. Sila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dan semuanya selamat raya, Mak. Ya, Haji mungkin ada soalan kiranya. Ada soalan. Tentang macam ni, kes dah lama lah macam kita adik-beradik tak semestinya all the time baik kan. Tapi kita tahu ada orang yang bertanggungjawab menjadikan kita ni berselisih faham. Kita tahu tapi kita dah baik dengan dia, adik-beradik pun. Jadi tetapi kita rasa kita dah buat sebaik mungkin, dah pergi rumah dia. Tapi mereka tak pernah menunjukkan datang rumah kita ke. Jadi adakah kita rasa mereka ni masih dendam pada kita? Kes-kes yang kita sembuh pun kita rasa kita tak bersalah. Biasa kalau berlaku kita rasa kita tak bersalah. Tapi kita dah melalui zaman-zaman tu dah okey, tetapi mereka masih tak mesra. Jadi bagaimana nak pujuk hati kita sebagai orang tua dan keluarga apabila yang benda ni tidak begitu, kita rasa tak sayang kita lah. Itu dia. Itu salahnya aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Raya. Bersaudara tapi tak mesra. Mungkin ada benda-benda yang itulah yang masih lagi bersakit baki. Mungkin hutang yang belum selesai, tragedi yang pernah menyakitkan hati, lukanya masih berdarah. Jadi sukar untuk menjadi mengeratkan kembali walaupun bersaudara. Fitri dan juga Nozi dan juga pada puan tadi kan. Kadang-kadang memanglah kita kadang-kadang dah berikhtiar, berusaha lah untuk berbaik-baik lah. Kata ya, dengan kita kata orang yang kita pernah menyakiti hati kita ataupun kita pernah bermusuh dengan dia. Kita berkali-kali, ada kadang-kadang buat kaunseling saya, dah banyak kali Tuan Haji saya pergi ke rumah dia. Saya minta maaf dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia, yalah kita tahu bila kita rumah orang ni, orang nak layan kita dengan elok tak elok kita tahu. Betul tak? Kadang-kadang kita datang tu air pun lambat sampai. Kadang-kadang kita datang tu dia sibuk ke dapur. Macam tak suka. Betul tak Macam tak suka. Jadi kita tetamu. Sebab tu Rasulullah SAW menyatakan bahawa melayan tetamu tu mendapat keberkatan dan pahala yang besar. Bila datang tetamu tu, kita suka ke tak suka ke, kita layan dia dengan baik dan tak pun membeza-bezakan tetamu, itu pahala yang besar, keberkatan dia. Jadi macam kata puan tadi, kalau misalnya macam mana nak memujuk hati dia kata tadi kan. Kadang-kadang mungkin puan ni saya rasa mungkin dia kakak yang tua. Kadang-kadang mungkin adik-adik ni bila pergi rumah dia, adalah benda tu mungkin kadang adik-beradik ni pasal harta benda ke tak puas hati, mungkin mak ke ayah ke lebih sayang kepada kakak ni ke, lebih sayang ke bongsu, ibu bapa kan ada juga kadang membeza-bezakan anak dan sebagainya. Jadi kata orang tu dia punya bengkak tu, dia punya bengkak dalam hati tu, masing-masing ada beradik, maklum saya lah kan. Kau lebih, kau kurang dan sebagainya. Jadi yang ini pada puan lah, kepada saya hari baik bulan baik ni kita dah pergi banyak kali dan sebagainya. Dan sebenarnya memanglah kadang-kadang kita nak supaya berbaik-baik dengan orang yang hati keras ni. Hati keras ada orang hati lembut. Kita pergi 2 kali 3 kali, dia tahu dia pula adik dia cepat kakak aku sampai ialah merendah diri, datang rumah aku dan sebagainya. Dia cepat baik semula. Ada orang yang kita kata memang hati dia keras tau. Kadang-kadang batu lebih mudah lagi. Batu tu, ada orang hati ni keras. Buat orang ni buat tak tahu je kan. Mana datang-datang peli-peli pula, laser punya peli tu tak jadi terasa sangatlah. Tapi kita ni maknanya bila kita balik-balik ingat pada Allah, mana ingat pada hubungan silaturahim tu, kita tebal muka kita pergi lagi. Memang kadang-kadang anak-anak cakap ni tak mau layan lagi, kita pergi juga. Buat apa, orang muda-muda dia tak faham kan. Tapi kita lah sebagai orang tua ni pergi lagi, tak apa. Mungkin dia tak datang rumah kita, macam kata puan tadi, kita pergi rumah dia banyak kali, dia tak datang. Dia tak datang rumah kita, tak apa. Dan biasa orang macam ini, insya-Allah Allah bagi rezeki melimpah. Anak pun tak ada masalah apa benda. Nampak? Tapi bagi pihak satu lagi tu, kita ni selalu misalnya menyakiti hati orang, kemudian hati kita keras benar dan sebagainya, biasa kita akan menghadapi berbagai masalah. Salah satu tadi itulah jiwa tak tenang, selalu menghadapi tekanan. Dari sisi psikologi lagi, kemungkinan kita selalu buruk sangka pada orang dan sebagainya. Kita sebab apa? Orang macam ni biasanya dia menganggap orang lain macam dia juga. Perangai dia tu. Contoh. Nampak tu. Jadi kita kena ubah dari segi psikologi kita. Jadi sebab tu kalau bermaaf-maafan ni, dia boleh ubah kita punya tingkah laku, kita punya persepsi dan sebagainya. Kesihatan juga dan juga kesihatan kita. Sehat sebenarnya.
Sebab kita baik sangka pada orang. Yalah, betul tu. Saya pun kadang-kadang kalau orang buat salah dengan saya ada ego juga. Tapi saya rasa selalunya bila saya cuba ingatkan Allah, yang saya lakukan ini kerana Allah, saya rasa saya lebih mudah lembut hati dan lebih mudah memaafkan. Kalau kita ingat kepada individu tu, kita kata sakit hati. Nampak tu? Kalau ingat individu tu, kalau Fitri katakan dengan saya kan, saya ingat Fitri, saya sakit hati tu. Sakit hati lah. Apa besar sangat engkau ni? Engkau siapa? Contoh kan ni? Tengok muka dia je. Tengok muka ni. Tapi bila kita ingat Allah, sebab kita semua ni bersaudara. Nampak tu? Dan kita nanti akan disoal di akhirat kelak. Kenapa kau masam muka dengan dia? Dia nak minta maaf kau 2-3 kali. Kenapa kau sombong sangat? Kau sombong sangat ke? Sebenarnya manusia ni tak ada apa benda. Kita ni semua sama. Nampak? Kita semua sama, darah kita sama, merah semua. Ada orang warna kuning ke macam baju saya kan? Tak ada kan? Ustaz Haji, kalau orang menggunakan imajinasi, anggaplah orang tu macam bertunggul kayu, so minta halalkanlah, maafkan dia. Suka mengibaratkan orang, bila dia tengok orang tu bukan manusia, dia rasa lebih tenang. Jadi, tapi itu masih ada lagi rasa dendam. Tunggu kayu lah. Kau apa benda? Masih ada lagi tu. Tak ikhlas lagi tu. Tak ikhlas lagi? Tak ikhlas lagi. Belum ikhlas tu. Tak tenang lagi Tak tenang lagi tu. Tapi kalau anggap redha. Redha lah. Itu ubat yang paling mujarab. Ubat paling mujarab. Tapi nak turun tu, tawaduk dia kata tu, itu yang paling susah sekali. Tapi kalau boleh sampai tahap tu, insya-Allah. Saya ambil contoh misalnya ada hubungan suami isteri ni juga kan. Saya kata macam ni lah. Kadang-kadang suami ni ego kan, apa benda kan? Tak ada. Abang tak nak ni. Saya kata tuan, turunlah ke bawah sikit. Turun ke bawah sikit kan memaafkan isteri ni. Isteri dah minta maaf dan sebagainya. Minta maaf, maafkan dia. Tak ada, dia isteri saya. Dia mesti datang jumpa saya. Bukan saya pergi jumpa dia. Apa salahnya sekali-sekali kita tukar? Kan? Ego kita tu, jom kita pergi. Tak apa, abang minta maaf. Kita ni pun ada salah juga. Mana ada manusia yang perfect? Rasulullah SAW saja. Nabi saja. Maksum. Kita ni tetap buat silap. Ada silap, ada apa. Betul tak? Jadi kita maafkan Fitri. Saya minta maaf lah. Walaupun mungkin saya lebih tua daripada Fitri. Nampak tu? Atau kalau suami kan, pada isteri cakap, ni nak gaya ni. Kan biasanya isteri datang minta maaf dulu dengan suami kan. Apa mungkin kata kita, tak apalah hari ni abang maafkan awak dulu. Isteri pun terkejut. Abang ni apa hal? Abang dah fikirlah perkara ni habis-habis kan. Abang pun tak nak pening kepala. Kerja banyak. Baik minta maaf cepat-cepat. Tak rugi pun ya? Tak rugi. Tak rugi. Orang yang menerima tu dia rasa, satu nikmat tu. Bayang Fitri, kalau kita misalnya tak bertegur 2-3 tahun, tiba-tiba hari raya ni, sebab tu orang kata hari raya ni keberkatan dia. Bukan saja kita berkata mendapat fadilat daripada puasa kita, tapi juga kemungkinan hari raya ni kita dapat menghubungkan balik hubungan silaturahim yang dah putus lama-lama tu. Yang tak balik-balik kampung tu, yang merajuk-rajuk tu, anak-anak merajuk-rajuk, baliklah. Balik ni pergi jumpa mak bapak, jangan ego. Jangan sombong. Jangan. Pulanglah perantau dengan kemaafan. Terima kasih Haji Haji bersama dengan kita. Terima kasih banyak. Sama, insyaAllah. Dan kita minta maaf lah di raya. InsyaAllah. Ikhlas. InsyaAllah. Nilai kemaafan tu. Jadi mungkin orang kata kemaafan dari Fitri ini lebih syahdu, air mata Syawal yang akan memberikan terus meningkatkan silaturahim. Ya, pastinya. Tentunya Allah juga akan tolong bagi mereka yang benar-benar ikhlas ingin memaafkan dan ingin meminta maaf. Itu dia.